Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Faslun, muka surat 164. Tadi habis dekat mana? Tadi habis tajuk sebelum. Dalam fasal ni ialah menjawab syubuhat ahlu ta'wil. Syubuhat seperti mana yang kita tahu bahawasanya ahlu bid'ah kerjanya menimbulkan syubuhat kepada ahli sunnah. Tujuan mereka menimbulkan syubuhat kepada ahli sunnah untuk mengelabui lah. Sama ada mengelabui itu untuk kita mengikut cara mereka ataupun ialah kenapa nak ikut cara dia orang, sebab mereka rasa mereka betul lah. Ahli sunnah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dia, kita tidak miskin sumber. Kita tak miskin sumber. Sumber yang ada pada ahli sunnah banyak sekali. Sebab itu bila kita kata ijma' ijma' ahli sunnah, maka ijma' ahli sunnah itu kita boleh buktikan dengan kalam para ulama-ulama awal, ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita akidah yang bersanad dalam manhaj ahli sunnah itu banyak sekali. Bermula daripada imam-imam yang awal. Kita ada sunnah, para ulama tulis kita as-sunnah Al-Khallal, kita ada sunnah Imam Ahmad, as-sunnah Abdullah ibn Imam Ahmad, kita ada sunnah Syarh Sunnah Al-Muzani, kita ada Al-Ajuri dalam kitab Syariah, kita ada Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. So semua kitab-kitab ini adalah bersanad. Semua kitab-kitab ini adalah bersanad dan kita tidak menjadi tak bimbang pun untuk mereka menimbulkan syubhat dan sebagainya. Tapi masalahnya kalau sekiranya kita sendiri tak membaca sumber-sumber ahli sunnah ni, maka kita akan terkenalah syubhat tersebut. I'lam anna ba'da ahli ta'wil awrada a'la ahli sunnati syubhatan fi nususin minal kitabi was sunnah fi sifat. Sebagai ahli ta'wil mengemukakan sebuah syubhat berkenaan dengan teks-teks Al-Quran dan sunnah berkenaan sifat-sifat Allah. Mereka mendakwa bahawa ahli sunnah juga kadang-kala memalingkan ayat-ayat ini daripada makna zahir. So bila kita kata ahli sunnah, kita beriman ala haqiqatihi. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah itu alal haqiqah. Dan kita tidak ta'wil dan sebagainya. Maka timbul syubuhat ahlul bid'ah. Mereka menyatakan bahawasanya sebenarnya salaf juga mentakwil. Sebenarnya salaf juga telah menyeleweng daripada makna awal, makna asal. Korang menyatakan kami ini takwil, sedangkan korang juga takwil, kan? Yang kita hak ni kita pun tak, kalau kita pun tak belajar, maka betul juga Imam Bukhari takwil. Ada riwayat-riwayat mentakwil sifat-sifat Allah. So di sini tajuknya. Maka mereka mendakwa ahli sunnah kadang-kadang memalingkan ayat-ayat an zahiriha, daripada zahirnya, liyulzima ahla sunnati bil muwafaqati ala ta'wil awil mudahanati fih. Supaya tujuannya membuktikan kononnya ahli sunnah juga melakukan takwil. Ahli bid'ah akan mempersoalkan, bagaimana kamu semua boleh melarang kami daripada melakukan takwil, padahal kamu semua pun mentakwil juga.
Dengan bantuan Allah Ta'ala, syubhat ini kita boleh respon secara mujmal dan kita boleh respon secara mufassal. Mujmal secara umum, mufassal secara terperinci. Kata Syekh, ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'ain. Adapun secara mujmalnya kita jawab dengan dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, alla nusallima anna tafsir as-salafi laha sarfun an zahiriha. Pertama sekali, kita tidak bersetuju dengan dakwaan bahawa tafsiran salaf bagi ayat-ayat sifat adalah takwil yang memberikan perkataan makna lain selain daripada makna zahirnya. So, jawapan pertama secara mujmal, kita tak terima. Dia kata bahawasanya para ulama salaf juga takwil. Kita kata tak. Para ulama salaf tidak takwil. Sebagaimana yang mereka lakukan. Makna zahir sesuatu perkara adalah makna pertama yang hadir ke minda, dan ini berbeza mengikut konteks dan sandaran perkataan. Sesuatu perkataan yang sama akan berbeza maknanya mengikut gaya bahasa ayatnya. Hak tu penting. Kita faham ayat berdasarkan siyak, bihasbi siyak, berdasarkan konteks ayat tu. Wa ma yudafu ilaihi al-kalam fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Dan kita memahami sesuatu itu berdasarkan terkib, penyusunan ayat itu. Kita tidak takwil, tetapi makna yang dipahami daripada ayat itu makna dia, bukan takwil. Dan itu tidak namanya takwil. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumalin yadhharu ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'daha ila ba'd. Dan setiap ujaran mengandungi perkataan dan ayat, dan makna zahirnya adalah yang difahami melalui gabungan perkataan dan ayat itu. Maka difahami berdasarkan tarkib ayat. Kalau sekiranya dibubuh huruf ba, maka maknanya apa? Jika kalau sekiranya ayat tersebut ada ila, maka dia membawa makna apa? So, ahlu bid'ah menyatakan, tengok, korang pun takwil. Macam itulah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Tangan kita kata kuasa. Yadullahi fawqa aydihim. Ahli sunnah tak pernah cara macam mereka faham, tak seperti ahli bid'ah faham. Ahli sunnah mengisbatkan dulu sifat itu, dan berikutnya konteks ayat itu boleh difahami berdasarkan bahasa Arab. Sama juga bahasa Melayu pun macam tu juga. So, bahasa Melayu pun kita akan memahami ayat tersebut berdasarkan konteks bahasa. Mata-mata. Faham apa mata-mata? Sepai lah. Takwil ke tak? Nak tanya. Itu tak takwil. Itu tak takwil. Itu mulaim. Memahami berdasarkan ayat. Mata-mata. Tapi adakah dalam masa sama kita menafikan mata-mata itu tak ada mata? Kan? Mata-mata itu ada mata. Memang ada mata. Tapi dia tu mata-mata. Okey, itu pertama. Sanihima, yang kedua. Annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha. Okey, yang kedua, kalau sekiranya kita terima sekalipun jadalan, secara nak debatenya, okey, kita terima bahawasanya ianya suatu sarfun laha an zahiriha, maka dia telah mengeluarkan makna zahirnya, maka fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi was sunnah. Tapi mereka kepada daripada makna zahir itu kepada makna yang dipahami itu berdasarkan dalil daripada kitab was sunnah. Kenapa kita kata demikian? Kerana dalil kata, kerana Al-Quran kata, kerana sunnah kata. Maka kita memahami daripada makna zahir itu, makna yang lainnya berdasarkan dalil, bukan berdasarkan suka-suka. Tak boleh kata Allah ada tangan, nanti kita samakan Allah dengan makhluk, maka tangan kita kata kuasa. Dalilnya? Tak ada dalil. Tak boleh. Oh, dalilnya ada.
dalilnya syair. Tak boleh lah puisi. Mana boleh. Dalil nak memahami dalilnya, gunakan puisi Ahmad Said. Samad Said, Ahmad Said pula. Samad Said. Tak boleh lah. Istawa. Dia pun guna syair. Itu bukan dalil. Imma muttasilan wa imma munfasilan. Sama ada dalil tersebut dipanggil muttasil ataupun dalil tersebut munfasil. Sama ada dalil itu bersambung ataupun berpisah. Apa maksud bersambung dan berpisah? Imma muttasilan, sama ada dipahami daripada ayat itu ianya membawa makna sekian dan sekian, itu muttasil. Ataupun munfasil, sebab ada dalil lain, datang hadis lain menjelaskan maknanya begini, begini dan begini. Itu munfasil. Muttasil, apa yang kita faham daripada ayat itu, ayat itu menunjukkan itu maknanya, maka itu muttasil. Ataupun dalilnya munfasilan. Walaysa li mujarradi syubuhat, bukan hanya semata-mata syubuhat, yaz'umuha as-sarifu, yang disangka bukti, barahin wa qat'iyatin yatawassalu biha ila nafi ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih. Sama ada, dia kata tadi, sama ada disangka, syubhat yang disangka bukti dan aksiom, macam-macam lah bahasa aksiom. Tuan bercari si maksud dia apa. Sama ada barahina wa qat'iyat yatawassalu, yang membawa kepada ila nafi, sehingga menafikan apa yang diisbatkan atau menafikan sifat Allah yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam kitabnya dan melalui lidah rasulnya. So itu jawapan mujmal. So yang penting kita faham bahawasanya kalau sekian ahli bid'ah kata para salaf pun takwil, maka kita kata kepada mereka para salaf tidak takwil. Mereka tidak takwil. Dan mereka memahaminya ala zahiriha, secara hakikatnya, secara zahirnya, secara hakikatnya. Oh, tak boleh kata secara hakikat, secara zahir. Itu ahli bid'ah. Secara hakikat, secara zahir disebut oleh para salaf. Disebut secara apa-apa oleh para salaf ala haqiqatiha, secara hakikatnya, tidak secara majaznya, kan. Wa ammal mufassal, adapun secara terperinci mufassal, fa'ala kulli nassin, dan pada setiap, kita akan bahaskan satu persatu. Uddu'iya anna salafa sarafuhu an zahirihi, yang yang didakwa salah mentakwilkannya daripada makna zahir. Wal numathil bil amsilati taliyah, dan kita mulakan contoh yang berikut. Fanabda'u bima hakahu Abu Hamid al-Ghazali an ba'di al-Hanbaliyah annahu qala inna Ahmada lam yata'awwal illa fi thalathati asya'. Kita mulakan dengan contoh yang dihikayatkan oleh Abu Hamid al-Ghazali daripada setengah ulama Hanabilah. Kata Al-Ghazali, Imam Ahmad tidak mentakwil selain 3 riwayat, iaitu Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Ini juga disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan sebagainya tentang apa yang disebutkan ni. Maka dia kata bahawasanya apa yang diceritakan oleh Abu Hamid al-Ghazali daripada Ba'di al-Hanbaliyah, dan dia kata Ahmad lam yata'awwal, tidak mentakwil melainkan pada 3 asya', 3 perkara. Pertama, hadis al-hajarul aswadu yaminullah fil ardi. Yang kedua, wa qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Yang kedua, hati-hati manusia berada di antara 2 jari daripada jari jemari ar-Rahman. Dan yang wa anni ajidu nafasar rahman min qibalil Yaman, dan saya dapat merasakan nafas ar-Rahman dari arah Yaman. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dinakalkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa. Wa qala hadhihi al-hikayatu kadhibun ala Ahmad, dan kata Ibn Taimiyah hikayat ini adalah bohong atas Imam Ahmad. Al-mithalul awal, maka contoh pertama, al-hajarul aswadu yaminullah fil ardi. Hajar aswad itu adalah tangan kanan Allah fil ardi,
di bumi. Wal jawabu anhu, maka jawab kepada permasalahan ini, annahu hadithun batil. Hadis ini hadis batil. La yathbutu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Jauzi fil 'ilal al-mutanahiyah, hadha hadithun la yasih. Telah berkata Ibnu al-Jauzi dalam al-'ilal al-mutanahiyah, hadis ini tidak sahih. Wa qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi, ini bukan Ibnu Arabi, Ibnu al-Arabi. Ibnu Arabi itu wahdatul wujud. Hadithun batil. Hadis ini hadis batil. Fala yaltafatu atau yultafatu ilaih. Tak payah tengok. Tak payah heran. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut. Berkata Ibn Taimiyah, diriwayatkan daripada Nabi dengan sanad yang tidak sabit. Wa 'ala hadha fala hajata lil khawdi fi ma'na. Oleh kerana hadis ini batil, tak ada hajat untuk kita membahas panjang-panjang. Buat apa? Sebab hadis ini tak boleh pakai. Lakin qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wal masyhur, tetapi apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang masyhurnya, yakni fi hadzal asar innama huwa an Ibn Abbas. Yang masyhur riwayat ini daripada Ibn Abbas, iaitu qala al-hajarul aswadu yaminullah fil ardi. Hajar aswad itu tangan kanan Allah fil ardi, di bumi. Faman safahahu wa qabbalahu, siapa yang berjabat tangan dengan Allah, maksudnya salam, wa qabbalahu, dan mengucup menciumnya, faka'annama safaha Allah, seolah-olah dia salam tangan dengan Allah, wa qabbala yaminahu, dan mencium kanannya. Walaupun disebut yang masyhur daripada Ibn Abbas, sebagian ulama menyatakan hatta yang mauquf kepada Ibn Abbas juga tak sahih. Hatta yang mauquf kepada Ibn Abbas juga tidak sahih. Secara marfu' tak sahih, secara mauquf pun tak sahih. Okey, in case kita terima ianya sahih mauqufan, ianya sahih dari sudut secara mauquf. Mauquf maksudnya terhenti kepada para sahabat, kepada sahabat Ibn Abbas. Wa man tadabbara al-lafz al-manqula tabayyana lahu annahu la ishkala fihi, fa innahu qala yaminullah fil ardi wa lam yutliq aw yutlaqu fa yaqulu yaminullah wa hukmu al-lafz al-muqayyad yukhalifu hukm al-mutlaq. Summa qala faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safaha Allah. Dia tak sebut secara itlaq, dia tak sebut secara mutlak macam tu saja, tapi dia sebut faka'annama, faka'annama, seolah-olahnya. So bila faham seolah-olahnya, apa faham? Maka taklah hajar aswad itu tangan kanan Allah, siapa yang menyentuhnya dan menciumnya, faka'annahu, seolah-olah. Maka secara hakikatnya pun taklah, tak salam lah, tak kena lah, tak adalah tangan kita kena tangan Allah ke, ataupun menyentuh makhluk dengan menyentuh Allah, tak masuk bab. Sebab ayat itu sendiri telah menjelaskan faka'annama, seolah-olahnya, safa Allah wa qabbala yaminahu, wa hadha sarihun fi anna al-musafiha lam yusafih yamin Allah asla. Maka secara asalnya pun memang tak salam pun, maksudnya tidak bersatu pun antara Allah dengan makhluk. Apa syubhatnya? Syubhatnya itulah, kalau sekiranya kita terima hadis ni, bermakna korang pun kata menyentuh, maksudnya Allah menyentuh dengan makhluk, makhluk menyentuh dengan Allah, maka hak ni tak boleh. Korang kata kita orang, korang pun sama, macam itulah. Tapi hadis ni batil, hadis ni tak sahih. Jika sekiranya kita terima secara mauquf pun, ianya tidak bermakna zahirnya makhluk menyentuh Allah, tak. فأول ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى. Maka kita faham pun secara riwayatnya, hajar aswad itu bukan sifat Allah Ta'ala, bukan sifat Allah Ta'ala, bukan tangan Allah tu, hajar aswad tu tangan Allah, tak ada siapa kata. Wa ma'lumun inda kulli aqilin, dan semua ini diketahui oleh semua orang yang berakal. Orang yang tak berakal je mungkin duk sibuk. So, pertama, tak ada isu, hadis tu batil. Yang kedua, qulubul ibadi baina, ni selalu lah tak, hati-hati jantung manusia itu baina, di antara dua jari, isba'aini min asabi'ir rahman,
antara dua jari dari jari-jari Allah. Apa syubhatnya? Syubhatnya kat situ adalah jarilah. Oleh kerana ahlu bid'ah ini terkenal dengan dia punya komputer tu dah rosak. Komputer dia tak datang yang pertamanya itu isbat. Dia datang yang pertamanya itu tashbih terus. Itu ahli bid'ah. Dia datang yang pertama sekali tashbih, tajsim. Allah sama dengan makhluk. Kalau kata dia sama, kalau kata dia sama, kalau kata dia sama. Ahli sunnah dah kan? Ahli sunnah isbat dulu. Isbat dulu sifat Allah. Allah bagi tahu dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Maka isbat dulu. Kenapa? Kena isbat hadis sahih. Al-Quran kata isbat. Yang kedua baru tanzih. Baru menyucikan Allah daripada penyamaan dengan makhluk. Itu cara betul. Isbat dulu. Tapi kalau isbat tak datang dulu, dia tak akan datang kemudian dah. Dia tak akan datang kemudian dah. Sebab yang datang dulu tashbih. Maka datang dulu tak boleh nanti sama dengan Allah. Tak boleh nanti sama dengan Allah. Tak boleh nanti sama dengan Allah. Memang sampai ke sudah dia tak jumpa isbat. Sampai ke sudah tak jumpa. Maka bila ada datang tashbih dulu, berikutnya tanzih. Tak boleh sama. Maka tanzih. Macam mana cara nak tanzih? Takwil lah. Macam mana caranya? Tukar. Apa beza salaf dengan al-bid'ah ni? Salaf isbat dulu. Ada. Kemudian baru tanzih. Ahli bid'ah tak ada. Tak boleh. Baru tanzih. Kemudian dia kata salaf ni gini. Dia pula tolong syarah kat kita akidah salaf. Wal jawabu anna hadzal hadis sahih. Hadis ni sahih. Rawahu Muslim fil bab tsani min kitabil qadar an Abdullah ibn Amr bin al-As. Annahu sami'a an-nabi, dia mendengar Nabi SAW yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Thumma qala Rasulullah SAW Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. So hadis ini sahih. Wa qad akhadha as-salafu ahlu sunnati bi dhahiril hadith. Maka salaf ahli sunnah mengambil zahir hadis. Wa qalu inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan. Bagi Allah Ta'ala itu asabi' haqiqatan, memiliki jari jemari hakikatnya, secara hakikatnya. Nuthbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu SAW. Kami mengisbatkannya sebagaimana yang disebutkan baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha an takuna mumasatan laha. Tapi ahli sunnah ni jelas bahwasanya tak faham daripada perkataan itu minha an takuna mumassah. Tak faham ahli sunnah bahwasanya yang dipahamkan itu maksudnya mumassah, menyentuh, bersatu. Ahli sunnah tak faham gitu. Hatta yuqal innal haditha muhimun lil hulul, sehingga mereka menyatakan bahawasanya hadis ini, maka kalau kita faham secara literalnya itu fahamnya hulul. Hulul dia terjemah apa? Inkarnasi. Inkarnasi. Kita tak inkarnasi, sedap tak ni nasi. Fayajibu sarfuhu an zahirihi, maka wajib kita alihkan dia daripada zahirnya. Fahadha as-sahabu musakharun baina as-sama'i wal ardi wa huwa la yamassu as-sama'a wal arda wa yuqalu badrun baina Makkah wal Madinah. Ia berada, kita tengok awan. Musakharun baina as-sama'i wal ardi, ada antara langit dan bumi. Adakah awan itu menyentuh langit ataupun awan itu menyentuh bumi? Tak. Tapi awan berada di antara langit dan bumi. Ini nak bagi faham, kalau di sisi makhluk sekalipun benda ni boleh berlaku. Di sisi makhluk, awan antara langit. Langit kat mana? Ada siapa boleh tunjuk langit kat mana? Maksudnya langit hak yang cek pegang, ni lah langit. Tak ada kan? Awan pun dah naik atas-atas, naik ke terbang je, nampak bergetar, gede-gede. Cuba kau pegang, boleh pegang? Tak boleh pegang. Awan antara langit dengan bumi, adakah mumassah?
Adakah menyentuh? Tak. Dia tak menyentuh. Badrun baina Makkah wal Madinah. Bulan. Medan Badar tu, dia berada di antara Mekah dengan Madinah. Ma'a taba'udi ma bainaha wa bainahuma fa qulubu bani Adam fa kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman haqiqatan. So kalau sekiranya kita kata hati jantung manusia ni di antara dua jari daripada jari-jari Allah, ada iskal ke? Ada masalah? Tak ada masalah. Ahli sunnah tak ada masalah dalam bab ni. Apa masalahnya antara dua jari Allah? Tak mesti faham bahawasanya hak kata antara dua jari Allah tu kita tak faham begini. Dia tak faham macam ni. Ini antara dua jari juga. Tapi kalau saya buat macam ni, dua jari tak? Antara dua jari juga. Sentuh ke tak? Tak sentuh. Dia sentuhkan tangan satu lagi je. Sama lah istiwa. Tak faham istiwa. Tak boleh kata Allah istiwa atas arash. Nanti kalau kata istiwa atas arash, dia jadi macam ni. Kenapa mesti faham macam ni? Kenapa nak mesti faham macam ni? Hak ni tak atas. Ni atas juga, hak ni buat atas juga. Tak boleh faham. Sebab korang pakai otak apa yang terhad. Tak boleh kata atas. Sebab bumi bulat, udah pula. Bumi bulat. Orang atas ni, atasnya mana? Cik, ngajar kita lah tak? Orang atas ni, atasnya sini. Orang bawah ni, atasnya mana? Atasnya sini. Orang sini, atasnya mana? Sini. Orang sini, atasnya mana? Sini. Itu cara kau faham. Aku tak faham macam tu. Allah atas makhluknya tak? Hak yang korang cakap tu baru bumi. Mana ada Pluto? Mana Pluto? Pluto, Mushtari, apa lagi? Bulan. Semua tu nak tak mana? Atas ke bawah? Bawah tak? Semua di bawah. Allah fauqa. Allah atas makhluknya. Mana? Mana aku tahu? Dah mana nak tahu? Punya besar kat alam ni besar. Hak ni pun bawah, hak ni pun makhluk. Makhluk yang paling tinggi apa dah? Arash. So makhluk paling tinggi arash. Maksudnya semua hak yang ada ni, tak kira lah kau ada kat planet bumi ke, Earth 616 ke, bumi yang paralel ke, semuanya masih dalam kategori bawah. Arash atas. Dan Allah alal arsh. Allah atas arash. Masalah ahli sunnah tak ada masalah. Dan kita tak ada pula malam-malam tak boleh tidur kerana memikirkan demikian. Dah habis baca ni, ada siapa terfikir pula, oh macam mana dah aku selok aku nak pergi shopping lepas ni. Faqulu bani Adam kulluha baina usba'in. Okey, faham dah tu. Itu ahli sunnah faham. So tak ada masalah di sisi ahli sunnah. Hadis ini tidak ada iskal. Hadis ini tak ada masalah. Dan kita memahaminya sebagaimana hak ahli sunnah faham. Hak ulama-ulama kita faham. Al-misalu thalithu inni ajidu nafas ar-rahmani min qibalil Yaman. Wal jawabu anna hadha al-hadith rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad. Hadis yang ketiga ni, saya dapat merasakan nafas ar-Rahman dari arah Yaman. Kenapa masalah hadis ni? Masalah nafas. Nafas ar-Rahman min qibalil Yaman. Hampa kata Allah atas arash. Tiba-tiba macam mana pula nafas dia dekat Yaman? Kata Allah atas arash. Tiba-tiba dia turun ke langit dunia. Habis macam mana? Dia tinggal ke arash ke? Kan tu saya pun nak fikir kan. Allah cipta arash lepas mencipta langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari. Kemudian summa istawa ala, kemudian dia istiwa atas arash. Sebelum ada arash, Allah kat mana? Tak ada kerja nak fikir benda tu. Tak ada kerja. Banyak lagi benda yang kita tak mampu nak fikir. Duk sibuk fikir benda tu. Wal jawabu
Hadis ni hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala innal imana yaman, sesungguhnya iman itu Yaman, wal hikmata yamaniyah, hikmah itu Yaman, wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman, dan aku dapat merasakan nafas Ar-Rahman dari arah Yaman. Qala fi majma'iz zawaid, berkata dalam majma' zawaid, rijaluhu rijalus sahih, perawinya perawi sahih, ghaira syabib wa huwa siqah, melainkan syabib dia siqah. Qultu wa kadha qala fi at-taqrib an syabib siqatun min ats-thalithati wa qad rawa al-Bukhari nahwahu fi at-tarikh al-kabir. Wa hadha al-hadith ala zahirihi, maka jawabnya hadis itu atas zahirnya, ala zahirihi. Wan nafasu fihi ismu masdar, zahir perkataan nafas dekat sini, perkataan bagi apa nama an-nafas dekat sini masdar, kata terbitan. Nafasa yunafisu tanfisan, sama seperti yufarrij, atau mislu farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Demikian yang dinyatakan pakar, hakadha qala ahli lughah, ahli bahasa. Oh, terjemahan dia aku tak tahu. Pakar leksikal. Pakar leksikal. Kalau aku tak baca Arab, aku tak faham. Kama fi nihayah, seperti nihayah wal qamus wa maqayis al-lughah. Qala fi maqayis al-lughah, an-nafasu kullu shay'in yufarraju bihi an makrub. Tengok dalam ni qamus maqayis lughah ni. An-nafasu, dia kata an-nafas, setiap yang melapangkan daripada kesukaran. Kullu syai'in yufarraju bihi an makrub, semua perkara yang boleh menghilangkan, melapangkan daripada kesukaran, itu maksud an-nafas. Jangan kata nafas tu nafas, tarik nafas, lepas, itu kita faham nafas. Tapi bahasa Arab ni dia kena faham ikut bahasa Arab lah. Asal perkataan nafas atau an-nafasu dalam maqayis lughah bermaksud adalah antaranya ialah melapangkan dari kesukaran. Justru makna hadis ini, kelapangan Allah Ta'ala buat orang beriman adalah melalui penduduk Yaman. Ini yang seperti yang disebut oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa haula'i humul ladzina qatalu ahlal riddah. Mereka inilah orang yang memerangi golongan murtad. Wa fatahul amsar, dan dengan tangan mereka lah Allah membebaskan kota-kota, masuk dengan usaha dia orang. Fabihim nafasa ar-rahmanu 'anil mu'minina al-kuruban, maka oleh itu Allah sang pengasih melapangkan kesukaran buat orang-orang yang beriman. Itu maknanya dia. Itu maknanya. Bukan nafasa, oh kata nafasa Allah, Quran telah menyamakan Allah dengan makhluk. Adakah ini takwil? Ini tak takwil. Ini faham dari sudut lughah. Al-misalul rabi'. Okey, dah tiga ni semua ni. Kita dalam pengajian akidah kita ni, oleh kerana Al-Quran ni Allah Ta'ala turun dalam bahasa Arab mubin, dalam bahasa Arab yang jelas. So, mesti memahaminya dengan bahasa Arab dikala waktu wahyu turun. So wahyu turun pada orang Arab dan orang Arab memahami bahasa itu. Tiba-tiba ada orang yang keluar daripada pemahaman bahasa Arab itu menurut cara yang dia faham. Tak betul lah. Tambah lagi kalau orang Melayu. Tambah kalau orang Melayu. Ini bukan bahasa kita. Ini bahasa Arab. Bahasa kita pun tak faham. Bahasa kita pun tak faham. Kata Tuan Guru ni Aziz kan, muka tangga. Muka tangga, muka pintu. Lepas tu bahasa sendiri pun, bahasa Melayu pun tak faham. Nak kecek bahasa Arab kata dia. Bahasa Melayu pun dia tak faham. So bahasa Melayu pun begitulah. Kita memahami berdasarkan konteks dan bahasa. Bila sebut dalam konteks dengan bahasa, itu tak nama takwil Itu tak nama takwil. Takwil yang korang buat adalah mengubah lafaz yang rajih kepada lafaz yang marjuh. Menukar daripada lafaz yang patut kepada lafaz yang tak patut, kemudian kau nafikan pada asalnya benda tu. Itu yang tak boleh. Yang keempat, summastawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ke langit, ila sama.
Perkataan yang jadi masalah kat sini ila sama. Wal jawabu li anna li ahli sunnati fi tafsiriha qaulain. Sebab depa bila kata summa stawa ila sama, ada di sana ulama yang menafsirkan kemudian dia beristiwa ke langit. Muskilah pada dia orang, tadi korang kata Allah itu al-ulu, korang kata Allah ada ketinggian lah, Allah dekat istiwa atas. Ni lepas tu korang baru naik. Itulah cara fikir ikut cara otak dia. So katanya ahli sunnah dalam tafsir ni ada dua. Ahaduhuma annaha bimakna irtafa'a ila sama. Pertama bermakna naik ke langit, dan wa huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir, dan ini pendapat yang ditarjihkan oleh Ibnu Jarir. Qala fi tafsirihi ba'da an dzakara al-khilaf. Disebut dalam tafsirnya lepas disebutkan khilaf, wa aulal ma'ani bi qaulillahi jalla thana'uh, dan makna yang paling aula, lebih utama, al summa stawa ila samai fasawwahunna, kemudian dia beristiwa ke langit lalu dia menyempurnakannya, ala alaihinna wartafa'a, ala kemudian dia naik dan meninggi ke atas langit, fadabbarahunna biqudratihi, dan dia mentadbirnya dengan kudratnya, wa khalaqahunna sab'a samawat, dan dia menjadikan 7 lapis langit. Wa dzakara al-Baghawi fi tafsirihi qaul Ibn Abbas wa aktsari mufassiri salaf, dan al-Baghawi menyebut dalam tafsirnya qaula, perkataan Ibn Abbas dan banyak di kalangan mufassir salaf, wa dzalika tamassukan bi zahiri lafzi istawa. Yang demikian itu ialah kerana berpegang kepada zahir lafaz istawa, iaitu dengan makna istawa naik. Wa tafwidan li'ilmi kaifiyati, dan dalam masa yang sama kita tafwidkan, kita serahkan kaifiyatnya. Hadzal irtifa' ila Allah, bagaimana kaifiyatnya kita serah kepada Allah Taala. Ini pun jelas. Kaifiyat yang kita tafwid kaifiyat. Kita tak tafwid makna dan kaifiyat. Sebagian kata salaf mentafwid makna dengan kaifiat. Ni jahil. Kalau sekiranya salaf mentafwid makna dan sifat, tak ada faedah. Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum atau ma'qul, wal kaif ghair ma'qul. Bagaimana caranya tak masuk akal. Bagaimana caranya ghair ma'lum, tak diketahui. Bahkan perkataan itu memberi maknanya kita faham. Bagaimana? Tak faham. Kalau sekiranya tafwid makna, maka tafwid makna tu pun kita tak tahu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu tut atas arasy. Tut tu apa? Tak tahu. Tafwid. Itu maksud itu makna tafwid. Tafwid makna. Yang kita tafwid kaifiat. Kaifiat tu yang kita tak tahu, maka kita serahkan Allah. Adapun maknanya kita faham. Kerana apa kita faham? Sebab dia guna bahasa Arab. Dia guna bahasa Arab. Al-qawl tsani, yang kedua, innal istiwa'a huna bima'na al-qasd tam. Makna kedua istiwa di sini bermakna menuju, qasad, menuju. Wa ila hadzal qawli dhahaba Ibnu Katsir fi tafsiri surah Al-Baqarah. Pandangan ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam tafsir surah Al-Baqarah, wal Baghawi fi tafsir surah Fussilat. Qala Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir, ay qasada ila as-sama'. Berkata al-Imam Ibnu Katsir, qasada ila as-sama', dia menuju ke langit. Wal istiwa'u ha huna ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. Dan dia kata tadi menuju ke langit, kata istiwa dalam konteks ini merangkumi makna menuju dan mendatangi, kerana dia dipairkan, dia digandingkan dengan huruf jar ila kat situ. So bila Arab, bila faham huruf ila, ke, menuju ke, ay amada ila khalqis sama, menuju
Maka perkataan daripada makna zahir kerana kata kerja istawa telah dipasangkan dengan partikel ila yang memberi signifikan penghujung. Lalu makna istawa ini berubah kepada makna yang bersesuaian dengan partikel bahasa yang dipadankan. Okey, perhatikan firman Allah Ta'ala, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ia sebuah mata air di syurga para hamba Allah yashrab dengannya. Haitsu kana ma'naha, iaitu yang maknanya di sini bukanlah minum, sebaliknya maksudnya menghilangkan dahaga. Minum yashrab. Yashrab tu minum. Tapi ayat ini aina yashrabu biha, ada yashrab ba, b dengan huruf ba. Maka dia kata maksudnya itu menghilangkan dahaga. Iqtarana bil ba fantaqala ila ma'nan yunasibuha. Maka maknanya berubah kepada makna yang munasib, yang sesuai dengan bahasa itu. Wa huwa yarwa atau yurwa atau yarwa. Fal fi'lu yudammanu ma'nan yunasibu ma'na al-harfi al-muta'alliq bih liyalta'im al-kalam, supaya menjadi yaltaim, supaya dia jadi blend, harmoni dalam bahasa tu. So, di sisi ahli sunnah, dia tak menjadi apa-apa masalah pun. Bahkan macam kita sebutkan tadi, apa-apa salah menyatakan irtafa, meninggi. Kalau dia qasdu tam sekalipun, Allah yang kata, maka kita wajib atasnya beriman. Adapun kaifiyatnya itu hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya al-khamisu wasadisu ialah perkataan ma'iyah. Wasadisu qauluhu ta'ala fi suratil hadid wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa qauluhu fi suratil mujadalah wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Contoh kelima keenam firman Allah Ta'ala surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum, iaitu dia bersama-sama dengan kamu. Aynama kuntum, mana saja kamu berada. Wa qawluhu dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah, wala adna min zalika wala aksara illa wa huwa ma'ahum aynama kanu, dan tidaklah kurang daripada itu dan tidaklah juga lebih ramai melainkan dia ada bersama-sama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Ni ma'a pula, ma'iyah, kebersamaan. Meh dah ta'lib itu, tak boleh kata bersama lah. Kalau kata bersama tu dia faham dalam otak kepala dia macam kita duduk bertempik sebelah. Duduk bertepik, mumazzah, menyentuh, itu bersama. Wal jawabu anna al-kalama fi hataini al-ayatain haqqun ala haqiqatihi. Jawabnya bahawa kalam dalam dua ayat ni ala haqiqah, hakikat dan zahirnya. Walakin ma haqiqatuhu wa zahiruh. Tapi apa dia hakikat dan zahir makna ma'iyah bersama ni? Hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu. Adakah yang dimaknakan zahir dengan hakikatnya itu Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya ma'iyatan taqtadi, suatu bentuk kebersamaan yang menuntut an yakuna mukhtalitan bihim. Adakah yang menuntut mesti bergabung, mukhtalit, bercampur? Adakah itu yang dipahami secara hakikat ataupun zahirnya? Au halan fi amkinatihim, atau keadaan dia. ويقال أو يقال إن ظاهره وحقيقته إن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما. Ataupun inna zahirahu, ataupun dikatakan zahir hakikatnya itu Allah Ta'ala bersama makhluknya, iaitu kebersamaan yang menuntut makna pahamnya itu muhitan bihim ilman, dari sudut ilmu Allah Ta'ala, ataupun wa qudratan, kuasa Allah, ataupun sam'an wa basaran, ataupun pendengaran Allah, penglihatan Allah, wa tadbiran wa sultanan, ataupun pentadbiran Allah, wa ghairi zalika min ma'ani rububiyatihi, daripada makna-makna rububiyah Allah, ma'uluhi, dalam masa yang sama Allah itu ulu atas arasnya, fauqa jami'i khalqihi. Adakah makna yang nak faham ma'iyah tu mesti begini? Ataupun yang nak dipaham makna bersama itu bersama ilmunya Allah, ilmunya Allah tahu hamba-hambanya, Allah melihat hamba-hambanya, Allah mendengar hamba-hambanya, Allah mentadbir hamba-hambanya. Itu juga ma'iyah juga. Wala raiba anna al-qawl al-awwal la yaqtadi siyaq, dan tidak syak lagi bahawasanya hak yang awal itu tak la yaqtadi siyaq, hak tu tak disokong dalam konteks ayat. Wala yadullu alaihi biwajhin min alwujuh,
daripada mana-mana angle pun tak boleh dipahami begitu. Wadhalika li'anna al-ma'iyyata huna udhifat ila Allah, kerana ma'iyah ini disandarkan kepada Allah, wa huwa a'zam wa ajal min an yuhita bihi syai' min makhluqatihi. Dan kita semua tahu bahawa Allah Ta'ala tak akan makhluk tak akan meliputi Allah Azza wa Jalla. Wa li'anna al-ma'iyyata fi al-lughati al-arabiyyah allati nazala bil Qur'an la tastalzimu ikhtilata أو المصاحبة في المكان وإنما تدل على مطلق مصاحبة. Kerana dalam Al-Quran waktu era penurunannya tidak memberi implikasi kebersamaan dalam suatu ruang. Sebaliknya ia hanya bermaksud kebersamaan secara umum, kemudian kebersamaan dijelaskan mengikut konteks. Maka tafsir ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya atau makhluknya, bima yaqtadi al-hulul wal ikhtilata batilun min wujuh. Yang kalau kita faham makna ma'iyah itu hulul dan ikhtilat, maka itu batil. Apa maksud hulul ikhtilat? Hulul, sekarang dalam gelas ni ada air ni, kalau saya tuang air ni, nampak air tu, air dengan gelas ni dia bercantum ke tak? Dia bercantum lah, tapi dia tak bercantum kan? Itu makna hulul. Ni hulul, ada air dalam ni. Ikhtilat, air susu, dalam air susu tu ada air tak ada? Ada. Itu ikhtilat. Air sirap, air sirap mengandungi air sirap gula, contohlah kan. Air gula, itu ikhtilat. Tapi kalau ni hulul, ada dua benda yang menyatu tapi dia tak menyatu. Faham tak? Yang penting dua-dua batil. Allah Ta'ala tak macam tu lah. Siapa kata macam tu, kafir lah, kufur. Aneh, wahdatul wujud tak wahdatul wujud. Dia pun kona sebenarnya wahdatul wujud ni sebenarnya bukan macam korang faham. Wahdatul wujud ni sebenarnya satu orang yang wahdatul wujud sebenarnya saya, Allah dalam kocek saya. Itu bukan makna Allah dalam ni, tapi Allah itu senantiasa I fikir. Baling lah. Kalam tu kufur. Kalam tu kufur. Sebab tu dia kata Fir'aun tak kufur. Popok merepek ni. Ana rabbukum la'ala. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia bukan kata dia Tuhan. Habis mana kata apa? Fir'aun faham Allah lebih dari Musa. Kalam tu kufur. Ana rabbukum la'ala, kufur. Kalam tu kufur. Tak kira lah apa yang korang faham. Tak kira kau faham ke aku faham tak, perkataan itu kufur. Selesai masalah. Tiba-tiba je kata mufti pula sibuk nak perkataan tu. Dan kenapa? وتفسير معية بحلول الاختلاط الأول أنه مخالف لإجماع السلف. Dah tentu bercanggah dengan ijma' salaf. Salaf tak pernah kata demikian. فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. Bahkan salaf ijma' ingkar benda ni. Yang kedua, annahu munafin li'uluwillahi ta'ala as-sabiti bil kitabi was sunnah. Yang kedua, menafikan ketinggian bagi Allah Ta'ala yang sabit dengan Quran dan sunnah, akal, fitrah, ijma' salaf. Wa ma kana munafiyan lima sabata bidalilin kana batilan. Maka benda yang menafikan ni dengan apa yang sabit dengan dalil, maka batil. بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط. Maka kalau faham ma'iyah itu dengan makna hulul dan ikhtilat, batil dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan akal, fitrah dan ijma' para salaf. Yang ketiga, annahu mustalzimul lilawazima batilat la taliqu billah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, tafsiran ini memberi banyak implikasi makna yang batil dan tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu liman 'arafa Allah wa qadarahu haqqa qadrihi wa 'arafa madlul al-ma'iyyah fi al-lughah al-arabiyyah allati nazal bil Quran yaqul inna haqiqata ma'iyatillah li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim. So kalau ada orang yang faham macam tu, memang batil dan rosak. Fa idza tabayyana butlanu hadzal qaul, dan kalau sekiranya telah jelas
kebatilan makna pertama ini, maka jelaslah kebenaran adalah pada makna kedua, iaitu Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya, ma'iyah yang membawa erti muhitan bihim ilman, iaitu dengan ilmunya, kudratnya, pendengarannya, penglihatannya, pengurusannya, penguasaannya dan lain-lain sifat ketuhanan. Hak tu betul, hak tu ma'iyah yang betul. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Fatwa Al-Hamawiyah dan juga Majmu' Fatawa. Kemudian ma'iyah itu berbeza ahkamuha bihasbil mawarid. Dia punya konteksnya berbeza-beza lah. Ya'lamu ma yaliju ma fil ardi wa ma yakhruju minha ila qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum, dalla zahirul khitab ala anna hukma hadhihi al-ma'iyyah wa muqtadaha annahu muttali'un 'alaykum syahidun 'alaykum wa muhaiminun 'alimun bikum. Ini macam kita sebut tadilah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat. Allah Taala sebut huwallazi khalaqas samawat. Allah Taala telah menciptakan langit-langit, samawat wal ard, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, summa istawa 'alal arsh, kemudian diistiwa atas arasy. Kemudian Allah kata ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk, apa yang keluar, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit, apa wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik kepadanya, wa huwa ma'akum. Tiba-tiba Allah kata wa huwa ma'akum. Tadi Allah kata dia istiwa atas arasy. Kemudian Allah kata wa huwa ma'akum. Allah bersama dengan kamu, aina ma kuntum, mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'lamu wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu dengan apa yang kamu lakukan itu melihat. Itu makna ma'iyah. Kebersamaan Allah. Allah tahu hamba-Nya buat apa. Allah melihat hamba-Nya buat apa. Allah mendengar apa yang hamba-hamba-Nya cakap. Itu ma'iyah. Allah gabung dalam satu ayat saja. Faham dah? Tapi ahli bid'ah dia tak faham dia ni. Apa nama ma'iyah ada dua, satu ma'iyah am, satu ma'iyah khas. Satu ma'iyah am, satu ma'iyah khas. Ma'iyah am ini seperti contoh Allah kata wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu mana saja kamu berada, dalam surah Al-Hadid. So hak ni ma'iyah am. Kita ada ma'iyah khassah. Ma'iyah khas, Allah kata innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala ma'al lazina amanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini ma'iyah khas. Allah bersama dengan orang beriman. Bermakna apa? Allah tak bersama dengan orang kafir. Ini ma'iyah khas. Allah kata dia bersama dengan orang beriman. Akhas, lebih khusus. Allah kata dalam surah Taha, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala la takhafa, jangan takut Musa dengan Harun, jangan kamu berdua takut. Innani ma'akuma, aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku melihat. So ni ma'iyah khassah. Satu ma'iyah kita ada ma'iyah am, ma'iyah khas. So rasanya kita tak ada masalah sangat untuk memahami perkara ini. Tidak sebagaimana hak yang dibangkitkan oleh ahli bid'ah. So mereka membangkitkan tentang ma'iyah ini adalah macam tadilah, syubuhat-syubuhat supaya kita ni faham macam cara dia faham. Arab menyatakan ni macam ahli bid'ah ni bukan saja Quran Sunnah tak ikut, bahkan bahasa pun tak nak ikut mereka. Sebab tu bila kita kata nahnu namshi wal qamaru ma'ana, Ibn Taimiyah sebut banyak dalam Majmu' Fatawa, dalam semua banyak kitab Syekhul Islam dalam kitab kita ni. Bahkan dia kata kita sedang berjalan wal qamaru ma'ana, bulan bersama dengan kita. Ada bulan duduk sebelah kita kan dan kita? Tak juga. Kita pun telefon kawan kita kat Johor. Kau nampak dah bulan besar malam ni? Dia pun tengok. Atau bulan bersama dengan mana? Bulan dekat KL ke bulan kat Johor? Iya, bulan bersama dengan kita berdua. Tapi bulan kat mana? Bulan kat atas lah. Maka dia tidak menafikan. Kalau kita kata ma'iyah Allah, dia tidak menafikan ulu Allah. Tak menafikan ulu Allah. Allah maha tinggi. Dan dalam masa yang bersama. Sehingga DG pun telah menggunakannya. Bersamamu. Orang kuning tu kan? Orang kuning. Dah tak ada dah iklan tu. Iklan DG tu kan, pakai kalau kuning tu maksudnya apa? Pergi mana-mana DG semua ada. Ni bukan iklan ni menyebut bersamamu, TV3 bersamamu.
Dia cari orang miskin bersama mula kan. Kita pun telefon, macam mana ustaz? Macam mana? Semalam kena tangkap, tak ada tauliah. Tak apa ustaz, saya bersama ustaz. Dia tidur je elok atas katil. Ustaz kena pergi mahkamah. Tapi tak apa, dia bersama. So itu bersama yang ahli sunnah faham. Dan semua ni yang syubhat-syubhat ini, semua tidak menafikan ulu Allah. Semua tidak menafikan ketinggian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini alhamdulillah akal yang waras boleh menerimanya. Tetapi kita berhadapan dengan ahli bid'ah yang tak boleh nak keluar daripada kepompong syubhat yang dia telah masuk dalamnya. Sebab tu penyakit tasbih ni bahaya lah. Lebih bahaya daripada virus-virus yang tak ada ubat. Ada je tasbih dalam kepala otak kita, mampu tak ada keluar kita. Memang susah nak keluar. So yang berikutnya, syubhat yang berikutnya Ustaz Abu Mubarak akan sambung. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang lebih-lebih tu baca sendiri. Okey. Minta maaf kalau apa yang kurang. Kita jumpa lagi insya-Allah.